Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Pada malam ini kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an tahdiya rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha, yang bermaksud sekiranya kamu dapat memberi petunjuk kepada seseorang, maka itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, dapatlah kita belajar beberapa pelajaran. Yang pertamanya iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah memuji orang yang berdakwah, terutama sekali berdakwah kepada orang-orang bukan Islam. Rasulullah SAW sangat puji kepada orang yang berdakwah kepada golongan bukan Islam. Kalau sekiranya seorang dapat masuk Islam di tangan dia, waktu adalah lebih baik daripada seluruh isi dunia. Makna dia pahala yang sangat besar lah. Kalau kita ada segala apa atas isi dunia ni, sekurang-kurangnya kita boleh keluar zakat. Bila kita keluar zakat, lagi banyak zakat, lagi besar pahala. Bayangkan kalau orang tu dunia ni adalah milik dia, dia keluar zakat atas pemilikan dunia sebiji ni, maka besar sungguh pahalanya. Maka begitu juga dengan orang yang ada duit, ada keduniaan ni, dia boleh memberi sedekah kepada orang miskin, menolong orang-orang miskin dan sebagainya, maka pahalanya sangat besar. Tetapi kalau nak bandingkan dengan pahala orang yang dapat mengislamkan seseorang, waktu lebih besar lagi pahala. Masya-Allah. Tak boleh nak orang panggil apa, nak bandingkan dengan pahala-pahala yang disebutkan tadi. Pahala seperti keluar zakat, bersedekah, memberi bantuan kepada orang-orang miskin, kemudian memberi sumbangan kepada jihad fi sabilillah melalui harta benda dan sebagainya, pahalanya sangat besar lagi kita mengislamkan seseorang. Jadi sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah. Sebab tu bila Nabi jadi Nabi, dengan dimulakan dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat terawal daripada suratul Alaq, maka rasmilah Nabi jadi Nabi. Kemudian Nabi ditugaskan bukan setakat jadi Nabi, jadi Rasul. Bukan setakat dia seorang je untuk mendapat petunjuk, dia kena beri petunjuk kepada orang, menceritakan tentang Islam kepada orang. Maka turunlah beberapa ayat. Antaranya ialah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah amaran kamu kepada keluarga kamu yang terdekat. Maka Nabi SAW pun mengumpulkan keluarga dia daripada kalangan Bani Abdul Manaf. Lalu Nabi sudah buat jamuan besar. Kemudian lepas pada tu Nabi pun mula dakwah. Lalu Nabi mengatakan, Nabi kata apa? Anqidhu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka dengan cara masuk Islam yang aku sekarang ni ajar kepada kamu ni.
Sebabnya ialah kerana aku tidak dapat menolong kamu di akhirat. Tidak memberi apa-apa hubungan kita kekeluargaan setakat dunia. Tapi di akhirat, kalau masing-masing tidak mahu ikut agama Islam, maka aku tak boleh nak buat apa-apa. Hubungan kekeluargaan putus di situ. Lalu Rasulullah SAW tumpu pula kepada beberapa orang. Antaranya ditumpukan kepada bapa-bapa saudaranya. Ya Abbas, anqidh nafsaka minan nar. Wahai Abbas, masuklah Islam, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Kemudian Nabi khusus lagi kepada anak dia. Iaitulah anak dia dikhususkan lagi kepada anak, dakwah kepada anak dia yang bernama Fatimah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, masuklah Islam dan selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Itulah mulanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas pada itu Rasulullah bergerak berdakwah. Seorang-seorang masuk Islam. Dan yang pertama sekali yang beriman adalah Waraqah bin Naufal, yang beriman tapi tak sempat nak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar lagi 2 kalimah syahadah. Kemudian lepas pada itu isteri Rasulullah sendiri yang bernama Khadijah, dan begitulah seterusnya. Jadi sebab itu berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, diikuti pula oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi tak duduk diam. Walaupun selepas daripada kewafatan Nabi Muhammad SAW, mereka bergerak daripada setempat ke setempat untuk berdakwah, untuk ajak orang masuk Islam. Sebab tu kalau kita nak kata ibu negara Islam adalah Madinah. Ibu negara Islam adalah Madinah. Tapi sahabat-sahabat Nabi, kalau kita tengok, ramai yang meninggal dunia luar daripada kota Madinah. Meninggal dunia di Mesir, ramai mana? Meninggal dunia di Syam, ramai mana? Meninggal dunia di Turki. Meninggal dunia di utara Afrika. Oh, ramai. Kenapa mereka ni meninggal dunia bukan di Madinah? Tapi Madinah ya, bukan meninggal dunia Madinah, kota negara Islam, ibu kota negara Islam. Tapi mereka meninggal dunia di luar daripada kawasan Madinah. Sebab apa? Sebab mereka ni berdakwah. Pergi sana, pergi sini. Sebab tu diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat yang diberita gembirakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli syurga. Tak duduk diam. Dia 2 kali pergi ke negeri China berdakwah. 2 kali pergi ke negeri China. Itulah nak katakan bahawa sahabat-sahabat Nabi dia tiru, dia ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdakwah. Berdakwah. Kawasan kita ni pun, kawasan Nusantara kita ni pun tak kurangnya pendakwah sampai. Yang dimulakan di zaman kerajaan Bani Umayyah. Hantar tentera dekat sini. Kemudian tidak putus-putus sampailah ke zaman Umar bin Abdul Aziz. Berdakwah di kawasan kita ni. Masya Allah. Sampailah ke zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dihantar 9 orang. 9 orang mubalik Islam daripada beberapa buah negara. 2 orang daripada Palestin, 2 orang daripada Maghribi, 2 orang daripada Mesir, 2 orang daripada daripada Iran, tak maaf saya. Seorang daripada Turki. Jumlahnya 9 orang. Hak sanggup pergi. Biarlah mati, tak kira dah, tinggal keluarga dah. Pergi ke mana? Pergi ke kawasan kita ni, kawasan Nusantara. Pergi ke Jawa, kawasan kita lah. Berdakwah. Lalu oleh kerana 9 orang ni berdakwah, maka orang panggil mereka itu dengan Wali Songo. Itu kisah Wali Songo. Songo tu maknanya 9. 9 orang pendakwah yang diutuskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih tak rasa boleh duduk diam, kena dakwah juga. Dia dengar ada orang-orang di kawasan sebelah India, kawasan kita ni, orang panggil kawasan Nusantara, rupa Melayu.
Maka dia hantar siapa-siapa yang sanggup menginfakkan diri dia. Tak balik dah. Pergi tu tak balik dah. Nak balik pun dia bukan ada kapal terbang. Sudah-sudah dakwah, setahun sekali boleh balik. Itu zaman kita. Tak ada kapal terbang masa tu. Nak balik, gi maknya boleh jadi mati. Ala balik maknya boleh mati tengah jalan. Maka masa panjang naik kapal laut dan sebagainya. Tapi oleh kerana mereka ingin berdakwah, ada 9 orang sanggup menginfakkan diri. Bukan menginfakkan harta benda dah ni. Lebih daripada harta benda dah. Menginfakkan diri sendiri untuk pergi ke kawasan orang kata belum sampai Islam ni, kawasan Eropah Melayu. Akhirnya mereka pergi ke Jawa. Akhirnya mereka dikenali sebagai Wali Songo. Wali Songo. Itu kisah Wali Songo yang sebenarnya. Kita bahasa Melayu, bahasa Terengganu, kalau Songo ni macam makna lain. Songo ni makna apa tahu? Songo ni macam ke dak apa betul itu dah. Dak, Songo tu sekedik tu. Songo tu makna 9 ulama, pendakwah. Wali Songo, wali 9 orang. Itulah sebenarnya. Jadi jangan buat dongeng dah cerita 9 orang wali Songo ni. Macam-macam orang buat dongeng. Bawa tarikat tu, bawa tarikat ni. Saya tak nafikan tarikat ni ada betul, tapi jangan kita bawa kait-kaitkan begitu. Sebabnya ialah kerana mereka ni adalah pendakwah. Sebabnya ialah kerana apa kita kena perlu berdakwah? Sebab kita kena sebut Islam kepada masyarakat. Bila dah sebut Islam kepada masyarakat, mereka pun mendapat petunjuk macam mana nak menjalani kehidupan ini. Itu pentingnya berdakwah. Dan hidayah tadi adalah milik Allah. Kita berdakwah, kita berusaha. Tetapi yang memberi petunjuk sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak. Disebutkan sebab tu dikata dah Nabi Zakaria fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Nabi Zakaria ni, dia ni Allah Taala jadikan dia ni umur tua dah. Lalu dia minta dengan Allah supaya dapat anak. Sebab dia tengok anak saudara isteri dia yang nama Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia tengok Maryam ni dapat keramat. Keramat apa? Keramatnya ialah dapat walaupun tidak berusaha tapi ada seumur buah-buahan. Kalau di musim panas, buah-buahan musim sejuk. Kalau di musim sejuk, ada buah-buahan di musim panas. Dia tengok keramat yang Tuhan bagi kepada Maryam binti Imran, iaitulah seorang wanita yang sangat soleh, ibu kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia tanya Maryam, "Ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, daripada mana mu dapat buah ni? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua adalah daripada Allah. Semua Allah Taala bagi, aku tak tahu pun. Tiba-tiba ada je tepi ni. Ini daripada Allah, daripada langit. Ini adalah kemuliaan yang Tuhan bagi kepada aku. Dia tengok keramat. Lalu Nabi Zakaria, dia tengok kuasa Allah yang hebat tu, dia pun terus berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, aku lama dah nak anak, tak dapat umur dah tua. Dengarlah permintaan aku ni, ya Allah, aku nak dapat anak. Sesungguhnya kamu mendengar doa. Berilah aku zuriat yang sangat baik. Zuriatan thayyibah, zuriat yang sangat baik, yang sangat soleh. Lalu tak lama lepas pada tu malaikat pun beritahu kepada Nabi Zakaria bahawa Allah Ta'ala takdirkan memang sungguh ada anak, umur dia dah tua, isteri mandul tapi ada anak juga insya-Allah. Dan tanda isteri dia hamil ialah dia tak boleh nak cakap 3 hari. Tu yang bila tak boleh nak cakap tu dia pun tahu isteri dia hamil. Tuhan mustajab doa dia. Wala macam mana pun dia dalam Quran sebut, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Walaupun dia tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap bukan sebab bisu ni, sebab tanda isteri dia hamil. Dah orang lain gitu juga. Orang lain dah kau banyak cakap dak kita kata dia. Orang lain kau banyak cakap, ni tanda. Tanda Tuhan bagi kepada Nabi Zakaria. Tetapi Nabi Zakaria ni walaupun tak boleh nak cakap,
Tapi fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Dia keluar juga daripada mihrab dia. Dia tak duduk diam. Dia keluar juga daripada tempat dia semayang tadi kepada kaum dia. Nak buat apa? Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Lalu dia isyarat dengan tangan sebab dia nak cakap supaya kaum dia sentiasa bertasbih kepada Allah petang dan pagi. Ya. Nak ceritanya Nabi Zakaria ni, dia tak boleh nak cakap tapi tetap juga nak berdakwah. Biarlah dengan tangan lah, tak biar, tak kira lah. Isyarat dengan tangan lah. Dah cakap nak buat 3 hari lah. Maka walaupun 3 hari dia tak rasa, aku kena biar dakwah ni 3 hari. Dah nak buat ni dia nak cakap tak kata tak. Tapi dok Nabi Zakaria ni nabi. Salah satu daripada sifat nabi ni adalah tabligh, menyampaikan. Dia tak sedap duduk diam 3 hari tu. Walaupun tak boleh nak cakap, tetap juga dia keluar berdakwah pada kaum dia. Ajak juga masyarakat ni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Lalu dia isyaratkan dengan tangan, masuklah, marilah kita ni sama-sama mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Walaupun tak boleh nak cakap dengan mulut, dengan tangan giah. Begitulah. Begitulah sifat Nabi Zakaria terhadap dakwah. Pentingnya dakwah sampai pekat tu dah. Sampai pekat tu. Jadi sebab tu marilah kita sama-sama beri sumbangan kepada dakwah. Ya. Beri sumbangan kepada dakwah, terutama sekali dakwah kepada masyarakat yang bukan Islam. Ada beberapa pertubuhan, antaranya Perkim lah, macam-macam lagi lah. Kemudian dekat Uniza tu ada seorang yang sangat popular dengan dakwah kepada orang asli. Kalau kita tahu ada aktiviti-aktiviti macam tu, mungkin kita tak boleh nak pergi. Tapi kita beri sumbangan duit, kemudahan dan sebagainya. Kenapa? Kerana dakwah ni tak semestinya dengan mulut. Dakwah ni kadang-kadang tak semestinya dengan body kita, tapi kita boleh salurkan dakwah tadi melalui duit. Beri sumbangan kepada pendakwah-pendakwah pergi berdakwah kepada masyarakat asli, orang asli contohnya, kepada masyarakat orang Cina contohnya, orang India contohnya, supaya mereka mudah nak mengambil kemudahan dalam menjalankan dakwah dengan duit sumbangan yang kita bagi tadi. Hidayah adalah daripada Allah. Sebab tu tugas kita berdakwah. Sebab tu zaman Nabi, orang masuk Islam ni macam-macam peseng. Macam-macam peseng. Nabi tetap berdakwah. Cara nak masuk Islam tu macam-macam peseng. Ada Nabi dakwah sekali je masuk Islam terus. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekali je Rasulullah dakwah, terus masuk Islam. Ni Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Tuhan bagi hidayah Sayyidina Abu Bakar ni, dia dapat mimpi. Saya mengajar beberapa tempat, saya sebut cerita ni. Iaitulah dia dapat mimpi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW jadi Nabi lagi. Sayyidina Abu Bakar ni adalah seorang peniaga, ahli korporat yang hebat. Lalu dia ni berniaga sana sini. Kemudian satu malam tu dia bermimpi. Dia mimpi bulan. Bulan yang mengembang tu jatuh ke bumi. Bila jatuh ke bumi lerai, macam kita kata pecah lah. Bila pecah tadi, maka cahaya bulan tadi berkelebaran di atas muka bumi ni. Lalu tiba-tiba bulan tadi pun takut balik. Lalu bulan tadi jatuh di atas ribanya ataupun dalam bilik dia. Dia mimpi gitu. Lalu dia pun tanyalah orang yang pandai takbir mimpi daripada orang-orang pandai, ulama-ulama daripada orang kitab Taurat, Injil. Lalu mereka pun kata, saya Harun Nabi, akan tubik seorang Nabi. Kemudian dia kata apa? Wa anta tattabi'u, dan kamu akan ikut Nabi tersebut. Wa tu'minu bihi, kamu akan beriman kepada Nabi tersebut. Wa takunu lahu waziran fi hayatihi, kamu akan menjadi penolong yang paling kuat kepada Nabi tersebut. Wa takuna khalifatan min ba'di mautihi, dan kamu akan jadi khalifah selepas pada Nabi itu wafat. Orang tak ambil mimpi gitu, dia pun simpan rahsia tu. Bila dia simpan rahsia, tiba-tiba tak lama lepas pada tu, dia dengar cerita ada seorang lelaki, kawan baik dia, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Lalu dia pun dengar dakwah tu, dengar daripada mulut Nabi bawa Islam, terus dia masuk Islam.
Tak ada dah kita kata, ya ke dok aku mikir dulu lah, ya ke dok sama, dok gemepi Dok, dak payah. Dia tengok sifat Nabi tu cukup dah. Belum ni kawan dah dengan Nabi, kawan baik dia. Memang sabarlah Nabi Muhammad tu jadi Nabi. Gitulah. Lalu terus masuk Islam. Sebab tu orang panggil dia As-Siddiq tau. Memang Siddiq ni kuat sungguh imang dia tu. Sekali dakwah masuk lalu Islam. Dia masuk Islam kerana hidayah melalui mimpi yang Allah Ta'ala bagi. Ada yang masuk Islam sebab apa? Sebab ilmu. Macam Waraqah bin Naufal. Dia belajar ilmu. Dia belajar ilmu kitab Taurat. Dia belajar ilmu kitab Injil. Dia belajar ilmu daripada bermacam-macam manusia. Daripada pendeta-pendeta Yahudi dan Kristian. Sebab apa? Nak cari kebenaran. Lalu dia ambil keputusan, dia masuk Kristian lah. Buat sementara waktu dia masuk Kristian lah. Pada tu Nabi Muhammad SAW jadi Nabi, dapat wahyu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad SAW tak tahu itu adalah malaikat Jibril dok beri wahyu kepada dia. Diadukan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal kata, hak ni memang dia patut namus. Namus ni adalah malaikat Jibril. Ini betul ni malaikat Jibril. Kamu ni adalah seorang nabi. Dan kamu akan didustakan oleh kaum kamu. Kamu akan cuba dibunuh oleh kaum kamu. Lalu dia kata, la in ishtu dzalikal yaum la ansurallaha nasra. Kalau sekiranya aku hidup pada masa itu, aku akan tolong agama Islam ni. Tu kata siapa? Kata Waraqah bin Naufal. Aku akan tolong agama yang membawa tu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW masa tu tidak diajar lagi dengan 2 kalimah syahadah. Jadi dia tak dakwah lagi lah. Dia tak katalah Waraqah ngucap 2 kalimah syahadah. Nak ngucap mana? Tak ada lagi. Tak ada pelajaran lagi waktu. Maka Waraqah bin Naufal pun mati pada tu. Dan ngucap lah. Tetapi dia ahli syurga. Sebab dia adalah orang yang beriman. Orang yang pertama sekali beriman atas dunia ni. Selepas tak ada dah orang lain. Dia lah yang pertama sekali beriman. Tapi tak ada ngucap. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Aku melihat bagi dia 2 syurga ataupun 1 syurga. Masya Allah. Pakak dia bukan boleh masuk syurga. Banyak 2 syurga boleh masuk. Syurga kan dia banyak tahap-tahap kan. Dia ada 7 tahap. Ada kata 8 tahap. Dia ni 2 syurga. 2 tahap syurga dia. Masya Allah. Tinggi. Sebab apa dia masuk Islam? Tapi masa tu dok lagi lah mengucap 2 kalimah syahadah. Saya nak sebutkan, dia masuk Islam dapat hidayah kerana ilmu. Ada orang dapat hidayah kerana ilmu. Belajar, kaji situ, kaji sini, akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Hak tadi Saidina Abu Bakar tadi dapat hidayah kerana mimpi. Macam-macam peseng. Tuhan nak bagi hidayah ni. Ada yang Tuhan nak bagi hidayah sebab apa? Dia tengok akhlak Nabi. Dia tengok akhlak Nabi tu, dia dapat hidayah. Antaranya siapa? Antaranya lah isteri Nabi sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia masuk Islam sebab dia tengok akhlak Nabi. Dia kata apa? Bila Nabi dapat wahyu, Nabi takut masa tu. Nabi suruh selimut, zammiluni, selimut aku. Benda apa mari tu? Yang suruh aku baca, aku tak tahu baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi tak tahu tu malaikat Jibril. Lalu Siti Khadijah awal-awal lagi kata, innaka la tasilur rahim. Kamu ni akhlak tinggi, menyambung silaturahim. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata apa lagi? Wa takfulul kal, dan kamu suka tolong orang susah. Wa taksibul ma'dum, dan kamu suka tolong orang yang tidak ada apa-apa belanja. Bukan setakat orang susah biasa je, orang tak ada belanja. Dia cari peluang, dia cari benda yang menyebabkan boleh tolong orang tak ada benda. Orang yang susah dalam keadaan susah. Wa tuqrid dhaif, dan kamu ni sangat-sangat menghormati tetamu. Wa tu'addil amanah, kamu ni sangat kuat menunaikan amanah. Kamu ni akhlak tinggi, mustahil mari itu hatu. Mustahil hak mari itu adalah syaitan. Hak mari itu mestilah benda baik. Hak kata Iqra' tu, itulah malaikat Jibril lah, masa tu tak tahu lagi. Maka Siti Khadijah ni masuk Islam sebab apa? Tengok akhlak Nabi suami dia. Ada yang masuk Islam kerana apa? Kerana sifat dia ni adalah sifat fitrah yang kuat, macam Saidina Uthman. Saidina Uthman ni perangai dia macam perangai Nabi. Akhlak dia macam akhlak Nabi. Fitrah dia kuat. Sebab tu bila Nabi, tak payah Nabi ajak dia masuk Islam.
Saidina Abu Bakar ajak dia masuk Islam. Terus dia masuk Islam. Tak payah Nabi ajak. Orang lain ajak. Nama Saidina Abu Bakar ajak. Terus dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia punya kekuatan fitrah yang kuat. Sebab perangai dia, akhlak dia macam Nabi. Bukan Nabi macam Nabi 100% dok lah. Kata-kata. Dia punya akhlak dia tu hampir macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masuk Islam sebab doa Nabi. Ada yang masuk Islam sebab doa Nabi. Nabi doa dia. Antaranya ialah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia masuk Islam sebab doa Nabi. Dia ada dua orang yang sangat kuat bermusuh dengan Islam zaman Nabi. Ada dua orang. Seorang anak saudara, seorang pok saudara. Pok saudara nama dia Amru bin Hisham. Orang panggil dia Abu Jahal. Anak saudara orang panggil dia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Ni dua orang ni adalah paling kuat menentang Islam daripada awal lagi. Kuat sungguh menentang Islam, pok saudara dengan anak saudara. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah Tuhanku, jadilah Islam mulia. Islam ni mulia dengan Islam ni salah satu daripada dua orang ni. Aku minta denganmu ya Allah, biarlah salah seorang daripada dua orang ni masuk Islam yang menyebabkan Islam jadi mulia. Kalau dak Abu Jahal, Saidina Umar, pilih ya Allah, aku doa padamu, pilih saya ya Allah. Lalu Allah Ta'ala pilih Saidina Umar. Maka Saidina Umar pada masa tu kuat bermusuh dengan Islam. Bila dapat doa Nabi dia jadi lembut. Siapa pekat mana? Siapa pekat dia rasa nak dengar hak Nabi cakap. Yalah Nabi cakap ni bukan cakap saja, Nabi cakap ni wahyu dah. Maka dia duk ngetar, duk orang panggil orang panggil mendapa tu, nah. Dia duk cari peluang nak dengar daripada nak dengar suara Nabi. Benda apa wahyu ni, benda apa Quran ni. Tak? Benda apa wahyu ni. Dia curi-curi dengar. Bila curi-curi dengar dia rasa seronok, oh sedap. Tapi ni mungkin Muhammad ni adalah syair, penyair ni. Dia ni penyair ni. Lalu tulang pula. Tulang masa tu Nabi baca ayat yang mengatakan dia ni bukan penyair. Nabi baca ayat pada masa dia duk cari, duk curi-curi Nabi duk baca tu. Duk baca ayat Quran, duk baca wahyu tadi. Maka pada masa itu dia kata, ai sedap ni. Ini Nabi Muhammad ni penyair. Lalu Nabi pun baca ayat. Dia ingat ke Nabi tak sedar, memang dia macam orang panggil tak, dia orang panggil mencuri lah, mencuri dengar. Lalu Nabi baca ayat, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguh ini adalah wahyu yang diperolehi oleh Nabi sebenarnya, bukan penyair. Wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Dia kata ini adalah bukan penyair, ramai yang tidak beriman. Lalu Saidina Umar mari lagi dalam hati, dia kata, dia beri jawapan lalu. Mana orang ni beri jawapan lalu? Bukan penyair. Lalu dia kata hak Muhammad cakap ni, Muhammad ni dia kata adalah tok bomo. Kahin, tok bomo lah lebih kurang. Nak terjemah bahasa Melayu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat hak yang berkait dengan benda hak Saidina Umar mari dalam hati tadi. Iaitulah wala biqaulika hinin qalilan ma tadhakkarun. Ini ayat Quran ni bukanlah ciptaan tok bomo, ramai yang tidak beringat-ingat. Makna dia Saidina Umar kata, dia jawab lalu. Jawab lalu. Saidina Umar dah mula lembut hati. Kemudian bila ada orang Islam nak pergi berhijrah daripada Mekah ke Habsyah, di peringkat awal, bukan ke Madinah, ke Habsyah. Maka Saidina Umar bertembung dengan Saidina Umar. Pok-pok ni bertembung dengan Saidina Umar. Lalu Saidina Umar tanya, nak gimana ni? Lalu dia kata, kami ni dapat tekanan banyak sangat, kami nak pindah ke Habsyah. Nabi Muhammad SAW suruh. Masa tu Saidina Umar dah masuk Islam lagi lah, tapi hati dia lembut dah. Lalu dia kata apa? Sahabakumullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala temangmu. Allah Ta'ala bersama-sama dengan rombonganmu. Kata Saidina Umar begitu. Sedangkan dia tak masuk Islam gitu. Orang kok sepatutnya dia kata gua ni, kalau nak pakai logiknya, dia ni kuat sangat bermusuh dengan Islam. Mu nak pergi pindah? Mari lah. Mari kita pergi jumpa belah ni lah. Maknanya jumpa tu mari kita berlawan dulu. Aku nak bunuhmu semua ni. Gitulah kita jangkanya. Tidak. Jangkaan kita tu salah. Jangkaan sahabat-sahabat Nabi salah.
Tapi Saidina Umar berdoa pula, moga-moga sahabakumullah, semoga Allah Taala temang perjalananmu ke Habsyah. Lembut hati dia. Masya Allah. Itu Saidina Umar. Lalu hebohlah di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Umar ni nak masuk Islam kamu. Lalu adalah seorang sahabat Nabi kata, dia kata lan yuslima ibnul Khattab hatta yuslima himarul Khattab. Dia kata mustahil Umar ni masuk Islam. Mustahil ni anak kepada Khattab masuk Islam. Sehingga keldai Khattab dulu baru masuk Islam, barulah dia masuk Islam. Mustahil dia masuk Islam. Kalau nak masuk Islam, keldai masuk Islam dulu, barulah Umar masuk Islam. Mustahil lah maknanya mana ada keldai masuk Islam. Keldai ni nak mengucap dua kalimah syahadah, orang ni dia menatang. Tak akan masuk Islam Umar ni, kecuali keldai masuk Islam dulu. Keldai milik ayah dia. Maknanya nak kata mustahilnya Saidina Umar masuk Islam. Tapi alhamdulillah lepas pada tu dipendekkan cerita, Saidina Umar masuk Islam hasil daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ada orang masuk Islam, Nabi dah ajak pun dia masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Nabi sebut je, Nabi hanya mengatakan sesuatu je, dah ajak dia masuk Islam, dia masuk Islam dah. Ada seorang tu, nama dia Dhamat Al-Azadi. Dhamat Al-Azadi. Dia ni tok bomba besar ni, tok bomba besar. Dia berobat orang. Mana-mana orang kena buatan orang kena sihir apa atau ke dia lah. Dia berobat. Ada baik tak, biasa dah, standard lah. Tok bomba nama dia Dhamat. Dia singgah ke Mekah. Bila dia singgah ke Mekah, lalu orang pun cerita ke dia, Inna Muhammadan la majnun. Ada seorang lelaki di kalangan kita ni nama dia Muhammad, dia ni gila. Boleh tak tolong berobat? Nak berobat Nabi lah, nak kata dia. Lalu dia kata apa? Dia kata, tunjuk aku mana Muhammad. La'allallaha an yashfiyahu biyadi. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan dia sembuh dengan aku berobat dia. Mana tahu aku berobat, dia sembuh. Orang tunjuk ke dia. Bila tunjuk dia mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kata benda pun, tak kata marilah masuk Islam tak. Cuma Nabi Muhammad kata begini je. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tu je. Nabi kata gitu je. Nabi tak kata mari masuk Islam. Nabi kata innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Kita puji Allah, kita minta tolong dengan Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang dapat petunjuk, tidak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Dan barang siapa yang sesat, tidak ada orang boleh beri petunjuk pada dia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan malaikat Allah yang esanya tidak ada syirik baginya. Dhamat dengar ni, dia suruh ulang. Ulang sekali lagi. Nabi ulang. Lepas tu dia minta ulang sekali lagi. 3 kali Nabi ulang. Akhirnya dia unjuk tangan dia. Unjuk tangan dia buat apa? Ingat ke nak bunuh Nabi tak? Unjuk tangan ni. Unjuk tangan tanda nak masuk Islam. Masya Allah. Unjuk tangan dia nak masuk Islam. Nabi dah ajak lagi cara marilah masuk Islam, marilah ngucap dua kalimah syahadah. Nabi baca gitu je. Tapi dia faham hak Nabi cakap tadi. Nabi bawa satu benda yang kita mentauhidkan Allah, kita kena minta tolong dengan Allah, kita puji Allah, dan kita mengiktiraf bahawa Allah Ta'ala tu ada kekuasaan beri petunjuk pada sesiapa sahaja. Dia faham gitu, terus dia hulur tangan, dia masuk Islam. Masya Allah. Lalu Nabi tak terima tangan dia tadi. Nabi kata, kalau mu seorang masuk Islam, biarlah kaummu semua sekali masuk Islam. Aku minta kalau mu masuk Islam, mu balik kampung, ajak orang habis kampung tu masuk Islam mereka. Dia pun janji. Masya Allah. Dia jadi pendakwah pula pas pada tu. Inilah orang panggil Dhamat Azadi ni. Tu nak kata petunjuk ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu benarnya. Jadi sebab tu kita kena usaha supaya dakwah sampai kepada siapa-siapa saja. Tak kiralah bukan orang asli je, tak siapa-siapa pun. Tak. Jadi sebab tu kita kena beri sumbangan kepada orang-orang yang terlibat dengan dakwah ni.
Mungkinlah mereka terlibat dengan perkim ke mana-mana ke, kita beri sumbangan. Tak, melalui kekuatan yang ada pada kita. Mungkin ada kekuatan ilmu, orang dia ikut sekali. Ada orang tu kekuatan duit, beri sumbangan duit dan sebagainya. Ada orang yang kuat bermusuh dengan Islam di zaman kita ni. Saya ingat dulu kalau kita baca kisah Masjid Al-Babri. Masjid Babri kenapa? Dekat Uttar Pradesh, dekat India. Uttar Pradesh ni orang Islam situ 31 juta orang. 31 juta orang jumlah orang Islam di Uttar Pradesh. Ada satu masjid nama dia Masjid Al-Babri. Tak silap saya lah, cuba tengok balik. Masjid Babri, rasa betul dah, Babri. Masjid ni orang Hindu nak roboh. Sebab apa? Dia kata tempat tu tempat beranak dewa dia. Dewa dia beranak situ. Jadi kita kena roboh lah, kita kena rebuh lah, kita kena bina kuil kita lah. Takkan nak biar orang Islam bina masjid, sedangkan orang Islam bina masjid lama dah. Lalu orang dia buat cara, dia serang besar-besaran. Pada tahun 1992, masa tu krisis Bosnia. Orang duk tengah krisis Bosnia, orang Islam ramai kena sembelih di Bosnia. Tiba-tiba dekat India ada pula pergelukan berebut masjid tadi. Orang Hindu nak rapah masjid. Satu hari tu orang Hindu sejumlah 150,000 orang lebih kurang pergi ramai-ramai nak robohkan masjid. Orang Islam tak lewat mendapa dah. Maklumlah India ni tentera dia siapa dah kita kata dah. Akhirnya 400 orang tu adalah daripada satu kampung yang diketuai oleh seorang lelaki nama dia Shiva Prasad. Shiva Prasad ni seorang lelaki Hindu yang fanatik. Yang mana dia ni memang ganah ha. Lalu dia bawa 4,000 orang Hok Debe ni untuk gabung sekali dengan 150,000 orang dan akhirnya dipanjat kubah, dan dia berjaya meruntuhkan kubah Masjid Babri tadi. Oh ni Shiva Prasad nama dia. Ni Allah memang ganah gua dak kita kata dah. Orang Islam tak boleh nak buat apalah, kau tidak teruk lagi. Akhirnya dia berjayalah. Tetapi lepas pada tu jiwa dia tak tenang. Jiwa dia tak tenang. Tak boleh nak duduk dah. Tak boleh nak duduk di India dah. Nak kerja di India pun tak boleh. Dia keluar negara. Dia pergi ke Timur Tengah bekerja, tak silap saya dekat Amariyah Arab Bersatu. Dia pergi ke situ, dia kerja. Dalam keadaan jiwa dia kesal. Jiwa dia tak tenang. Terlibat dengan perkara tersebut. Akhirnya satu ketika tu dia berjalan. Dia dengar satu khutbah Jumaat. Dia faham bahasa Urdu. Dia dengar orang baca khutbah Jumaat. Lalu dia faham. Lalu dia rasa sedap dengar. Lalu akhirnya dia ambil keputusan masuk Islam. Pada 6 hari bulan Disember tahun 1999. Selepas daripada 7 tahun dia robohkan masjid, dia pula masuk Islam. Dan dia tukar nama dia kepada Muhammad Mustafa. Tu nak kata tak, hidayah tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin.